Gerakan mengecam Liberal International kerana menyatakan sokongan kepada Israel tanpa persetujuan daripada ahli dan pemerhatinya. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Agung Gerakan, Loh Kah Yong menggesa organisasi yang berpangkalan di UK itu menarik balik sokongan mereka kepada rejim Israel. Parti Kompanan Perikatan Nasional itu juga mengancam untuk menarik balik penglibatannya dengan Liberal International kerana melanggar nilai kebebasan, kesaksamaan dan komuniti. Katanya adalah dikesali apabila Liberal International mengeluarkan kenyataan menyokong Israel tanpa persetujuan ahli dan pemerhatinya termasuk gerakan. Kami mendapati ini tidak menyenangkan dan mengecewakan kerana masyarakat antarabangsa harus berdiri teguh dalam solidariti dengan rakyat Palestin, bukannya memberi sokongan kepada penceroboh seperti Israel. Saya menggesa Liberal International untuk menarik balik sokongan mereka terhadap Israel dan menggunakan platform mereka untuk tujuannya betul dengan menyeru dan menggesa penamatan pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku di Palestin. Gerakan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas menarik balik penglibatan kami selanjutnya dengan organisasi ini, terutamanya apabila ia bercanggah dengan nilai kebebasan, kesaksamaan dan komuniti yang telah lama dianuti. Liberal International menganggap pertubuhan itu sebagai pertubuhan parti politik liberal dunia. Gerakan adalah salah satu daripada dua parti politik Malaysia yang disenaraikan di laman web pertubuhan itu sebagai ahli pemerhatinya. Satu lagi parti yang disenaraikan ialah PKR. Bagaimanapun, Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fadzil menafikan parti itu pernah menjadi ahli Liberal International. Pada 7 Oktober, Liberal International menyatakan solidariti terhadap rakyat Israel, mengutuk serangan terhadap orang awam dan mengiktiraf hak Israel untuk mempertahankan diri. Pada 14 Oktober, kumpulan itu menyatakan kebimbangan mengenai ancaman terhadap kehilangan nyawa dan kemusnahan kediaman orang awam di Gaza. Jawatan kuasa Lembaga Disiplin Bersatu menggantung keahlian Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid bagi tempoh 4 tahun. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, jawatan kuasa itu bersidang bagi meneliti laporan pelanggaran disiplin dan pelanggaran perlembagaan parti oleh Iskandar Zulkarnain. Ini selepas Iskandar Zulkarnain menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya setelah diteliti dengan sehalusnya segala bukti dokumentasi, keseriusan kesalahan, implikasi serta impak kepada parti dan juga surat penjelasan daripada Iskandar Zulkarnain, jawatan kuasa Lembaga Disiplin mendapati bila bersalah di bawah fasa 22.1/F Perlembagaan Bersatu. Sehubungan dengan itu, Iskandar Zulkarnain digantung keahliannya beserta kesemua jawatan dalam parti yang dipegang bagi tempoh 4 tahun berkuat kuasa dari tarikh keputusan dan hukuman iaitu 3 November 2023. Awal bulan lalu, Iskandar Zulkarnain dan Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman, kedua-duanya anggota Bersatu, menyuarakan sokongan kepada Anwar. Antara lain, mereka berkata keputusan itu ekoran peningkatan kos sara hidup di kawasan mereka. Hamzah bagaimanapun mendakwa SPRM mengugut Iskandar Zulkarnain supaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. SPRM menafikan dakwaan itu. Hamzah sebelum ini juga berkata PN sedang mengumpul segala maklumat berhubung dakwaan ugutan sebelum membuat laporan polis. Anwar kini menerima sokongan 149 ahli parlimen melepasi majoriti 2/3. Tidak mahu nama masing-masing didedahkan sebagai wakil rakyat yang culas atau pontek. Mereka wajar membuktikan diri masing-masing lebih baik berbanding budak sekolah. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, tugas seseorang ahli parlimen bukan sekadar terpekik terlolong dalam Dewan Rakyat atau berbahas dengan cara tidak matang. Tugas mereka katanya adalah membawa suara rakyat dari kawasan masing-masing ke parlimen. Katanya jadi sepatutnya mereka kena buktikan semua ahli parlimen adalah lebih baik daripada budak sekolah. Bukan hanya terpekik terlolong dalam parlimen, berbahas dengan tidak matang dan isu yang tidak membantu rakyat sekalipun. 2 hari lalu yang di-Pertuan Dewan Rakyat, Johari Abdul mencadangkan nama ahli-ahli parlimen yang sengaja ponting sidang mungkin akan dipaparkan di laman web parlimen. Langkah itu dibuat bagi memaklumkan orang ramai mengenai kesungguhan ahli parlimen masing-masing menjalankan tugas hakiki mereka. Kata Johari, itu adalah antara penambahbaikan yang akan dilaksanakan bagi meningkatkan kehadiran ahli parlimen di Dewan Rakyat. Menurutnya, cadangan itu akan dibincangkan dengan jawatan kuasa parlimen yang turut dianggotai wakil pembangkang. Katanya, saya akan bincang perkara ini kerana saya tidak boleh terus berikan arahan. Selepas perbincangan akan diputuskan bila akan bermula. Seeloknya kita mulakan papan nama di laman web secepat mungkin. Mungkin pada persidangan yang akan datang, ini antara penambahbaikan yang kita akan buat kerana ia akan memberikan peluang
kepada masyarakat yang memilih mereka bertanya di manakah ahli parlimen berkenaan menghilangkan diri. Menurut Muhammad Akmal, dalam konteks pelajar, mereka diarah untuk hadir ke sekolah pada setiap hari kerana memang itulah tanggungjawab mereka. Katanya, maka salah satu tanggungjawab ahli parlimen ialah hadir dan berbahas dengan matang mengenai isu rakyat di parlimen. Dia turut memuat naik laporan media mengenai rasa tidak puas hati apabila terdapat cadangan untuk mendedahkan nama ahli parlimen yang ponting persidangan. Katanya ahli parlimen patut menunjukkan teladan yang baik sebagai seorang pemimpin untuk diteladani. Katanya kalau budak sekolah kita minta mereka berdisiplin, kenapa tidak kita? Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menegaskan cadangan supaya nama ahli parlimen yang sengaja tidak hadir atau ponting sidang parlimen dipaparkan di laman sesawang bukanlah reformasi yang ditunggu-tunggu. Sebaliknya, bekas pengurusi PKR Johor itu berkata, Dewan Rakyat memerlukan reformasi lebih besar dan bermakna seperti mengembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen. Katanya ia bagi menjadikan parlimen cabang kerajaan bebas daripada eksekutif supaya parlimen dapat berfungsi dengan efektif dalam sistem berkerajaan dan mengamalkan doktrin pengasingan kuasa. Speaker Dewan Rakyat perlu ada wawasan lebih murni dan berwibawa tinggi untuk membina amalan demokrasi berparlimen lebih bermakna. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Tan Sri Johari Abdul mengenai tindakan memaparkan nama ahli parlimen yang sengaja tidak hadir atau ponting di laman web Dewan Rakyat. Yang di-Persatuan Dewan Rakyat itu berkata, ia antara beberapa penambahbaikan akan dilaksanakan bagi meningkatkan kehadiran ahli parlimen dalam sidang Dewan Rakyat kerana mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengundi serta kawasan parlimen yang diwakili. Dalam pada itu, Hassan menyifatkan cadangan disuarakan Johari itu menghampiri perilaku memfitnah sambil menegaskan ahli parlimen tidak sewajarnya dilayan seperti kanak-kanak sekolah. Katanya ahli parlimen memerlukan seorang speaker, bukannya monitor bilik darjah. Ahli parlimen perlu dipandang dengan hormat dan bersangka baik, bukannya sangkaan buruk dan bersikap berniat jahat terhadap mereka. Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani ketika mengulas isu sama menegaskan perlu ada tata cara atau alasan yang munasabah sekiranya cadangan disuarakan yang di-Persatuan Dewan Rakyat itu ingin dilaksanakan. Katanya jika ahli parlimen itu di pihak kerajaan, sudah pasti ada bertaraf menteri atau timbalan menteri yang tentunya mempunyai banyak urusan menyebabkan mereka tidak berkesempatan untuk hadir di Dewan Rakyat. Katanya, saya setuju mengenai perkara itu, tetapi sebenarnya bila kita mahu siapkan nama siapa yang ponting, itu perlu ada tata cara atau alasan yang munasabah. Dewan Undangan Negeri Kelantan masih belum menerima sebarang pemakluman daripada ahli Dewan Undangan Negeri-Negeri, Muhammad Azizi Abu Naim, sama ada dia masih kekal menyokong kerajaan negeri atau sebaliknya. Speaker Dewan Kelantan Muhammad Ahmad Abdullah berkata, kedudukan Muhammad Azizi yang juga ahli Parlimen Gua Musang pada sidang nanti sama ada duduk di blok kerajaan atau pembangkang akan ditentukan kemudian. Katanya setakat ini beliau Muhammad Azizi tidak memberi tahu apa-apa kepada kita. Kita masih menunggu dan akan melihat serta mengambil kira keputusan yang di-Persatuan Dewan Rakyat di mana kedudukan Muhammad Azizi dalam parlimen. Muhammad Ahmad turut memaklumkan Dewan Kelantan akan bersidang bermula 22 hingga 28 November. Sebanyak 43 daripada 45 kerusi Dewan Kelantan dikuasai PAS. Selain Negeri, 2 lagi kerusi pembangkang dalam Dewan Kelantan ialah Muhammad Syahbuddin Hashim dari BN dari Barisan Nasional Galas dan Dr. Hafizah Mustaqim dari Pakatan Harapan Kota Lama. Muhammad Azizi dari Bersatu menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Muhammad Syahbuddin berkata, dia tidak mempunyai masalah untuk bekerja dengan sesiapa sahaja, termasuk Muhammad Azizi, namun akan melihat terlebih dahulu pendirian Ketua Bersatu Gua Musang itu. Katanya, saya nak tengok dulu pendirian beliau, sokong Perdana Menteri itu satu bab, pada masa sama apa status beliau di sini, masih menyokong kerajaan negeri tidak. Muhammad Syahbuddin turut mengakui terkejut dengan keputusan dibuat Muhammad Azizi. Katanya, bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kerana beliau memilih untuk meletakkan kepentingan rakyat Gua Musang sebagai keutamaan kepada beliau menyokong kepimpinan Perdana Menteri. Saya berharap hasrat yang dinyatakan beliau ini benar-benar dilaksanakan kepada rakyat kerana sudah setahun beliau menjadi ahli Parlimen Gua Musang tetapi arah usaha di lapangan masih kurang menyelah. Kira-kira seminggu selepas mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri, ahli Parlimen Labuan dari Bersatu, Suhaili Abdul Rahman mendapat peruntukan Kerajaan Persekutuan. Menerusi catatan di Facebook, Suhaili berkata dia hadir ke pejabat Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan Wilayah Persekutuan untuk menguruskan peruntukan itu. Menurutnya, peruntukan itu akan disalurkan terus ke pusat khidmatnya tidak lama lagi. Katanya, pagi 7 November 2023, saya ke pejabat ICU wilayah menguruskan soal peruntukan ahli parlimen yang akan disalurkan ke akaun Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Labuan dalam tempoh terdekat. Terima kasih sekali lagi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kerana berpegang teguh pada janji beliau.
Ahli Parlimen Kerajaan mendapat peruntukan sebanyak RM3 juta setahun yang diuruskan oleh ICU yang merupakan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Pada 30 Oktober lalu, Suhaili mengisytiharkan sokongan kepada Anwar walaupun Bersatu kekal bersama pembangkang. 3 lagi ahli Parlimen Bersatu, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Muhammad Azizi Abu Naim, Kuala Musang dan Zahari Kecik turut mengisytiharkan sokongan kepada Anwar sejak bulan lalu. Untuk rekod, Pakatan Harapan dalam manifesto pilihan rayanya berjanji memberikan peruntukan sama rata antara ahli Parlimen Kerajaan dan pembangkang. Bagaimanapun janji itu tidak ditunaikan apabila Kerajaan Perpaduan mengambil alih kuasa. Pada 3 November lalu, Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan berkata ahli Parlimen Pembangkang akan menghentikan permohonan atau rundingan dengan kerajaan bagi mendapatkan peruntukan untuk kawasan masing-masing. Taqiyuddin berkata ia selepas 2 kali pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof bagi membincangkan isu itu masih tiada jalan penyelesaian. Sementara itu, Suhaili berkata dia telah berbincang dengan pengarah ICU untuk menambah bilangan gerai di Kampung Patau 2 dari 4 hingga 20 gerai, menaik taraf jalan masuk dan menyediakan tempat letak kereta untuk keselesaan pengunjung. Katanya semasa menjadi ahli Parlimen Labuan pada tahun 1999 hingga 2008, saya pernah melaksanakan projek yang sama di Kampung Tanjung Aru bagi tujuan membasmi kemiskinan Tegar. Alhamdulillah, apa yang saya rancangkan dan laksanakan telah mencapai kejayaan besar hingga ke hari ini, di mana keluarga yang tergolong miskin Tegar hari ini telah menjadi usahawan dan pengusaha gerai makanan yang sangat berjaya.